kali pertama Ambo buat video bersama dengan YouTuber Malaysia, Cikgu Ulwan yang memang sangat besar namanya di YouTube. Ambo untuk makluman Cikgu Ulwan, Ambo melantik diri Ambo ni sebagai YouTuber rakyat. Walaupun tidak pernah ada cadangan daripada lain, Ambo mencadang dan Ambo juga menyokong. Jadi Ambo ucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kepada Cikgu Ulwan. Kalau boleh kita dengar suara Cikgu Ulwan sekali. Apa khabar? Khabar baik kita. Set Kelantan kita. Lama dah tak kerja Kelantan ni. Untuk makluman Cikgu Ulwan ni 03 lah. IC 03. Saya lahir 14. Kuala Lumpur. Cuma orang tua lah berasal di Rata Panjang Kelantan. Jadi tak boleh beli tanah Kelantan jugalah. Tak boleh beli Kelantan tanah. Gitu. Jadi Abang First nak ucap terima kasih dulu kerana sudi untuk bersama dengan Ambo pada malam ni. Kerana tak ramai orang yang berani untuk bersama dengan Ambo kerana Ambo adalah jalur Ambo adalah jalur politik dan Ambo memang hari ni sengaja Ambo bawa Cikgu Ulwan yang bukan politik, tapi Ambo yakin Cikgu Ulwan ada favor dia, sama ada dia nak rahsiakan ataupun dia nak cakap malam ni, itu terpulang pada dia. Cuma Ambo nak dengar dan Ambo yakin yang rakyat juga nak dengar pandangan, kata-kata yang di luar pada orang politik. Kita dah muak orang politik bercakap tentang politik. Dia akan ada bias, dia akan ada yang macam Ambo akan lebihkan parti Ambo, Pakatan Ambo. Jadi bagi Ambo pas ni dah buruk dah. Jadi kita nak dengar juga pandangan orang bukan politik bercakap tentang politik. Soalan pertama Ambo pada Cikgu Ulwan. Sebagai orang yang tidak ada parti, tetapi Ambo yakin dalam hatinya mungkin ada atau tak ada, wallahualam. Apa pandangan Cikgu Ulwan tentang politik Malaysia? Bukan politik Yunani asal politik ini, politik Malaysia. Apa yang Cikgu Ulwan nampak tentang politik Malaysia? Terima kasih Saudara Juming Hassan. Saya minta izin untuk berbicara dalam dialek Kuala Lumpur lah. Boleh. Kalau kita berkecek dalam dialek Kelantan ni takut nampak eksklusif. So kita nak terbuka. Jadi akhabiah. Yes. Gitu. Pertama sekali orang dok kata kalau saya tengok komen-komen dekat mana Malaysia Kini ke Sinar Harian tu semua, ini bukan hashtag kerajaan gagal, bukan. Kita tengok overall mood in terms of orang dok tekan emosi marah banyak setiap kali apa menteri kita live semua marah tu semua. So betul lah jawab dia, politik Malaysia dalam khususnya keadaan sekarang memang persepsi rakyat terhadap politik memang sangat-sangat teruk. Tak kisah parti lah, parti PAS ke UMNO ke PKR, Amanah, Pejuang tu semua masing-masing dah macam dah hilang arah. Masing-masing pun dah tak tahu kawan kita siapa, lawan kita siapa. So masing-masing sedang menyusun kuasa kan, melebih daripada fokus kepada isu utama iaitu isu rakyat lah kan. Tak banyak berbincang berkenaan dengan isu perut lah kan. Makan minum kita, barang yang makin naik tu semua. Saya yakin kerajaan sekarang mungkin ada usaha lah untuk kawal bahan asasi kita tu semua. Cumanya tak hype tau. Kalau kita tengok news portal mana-mana pun tak hype. Dan tak kisahlah daripada parti pembangkang ataupun pihak kerajaan, tak dijadikan isu utama. Isunya adalah isu lebih kepada nak naikkan drama baru beli kereta contoh kan. Saya tak nak sebut pihak mana, tapi saudara faham lah apa yang saya cuba maksudkan. Itu bukan isu yang rakyat Malaysia nak dengar sebenarnya. Kita dah dalam keadaan PKP itu semua, rakyat tengah susah. Boleh cerita nak benda-benda macam tu. Pada saya, pada sudut pandang seorang viewpoint yang non partisan ni, walaupun saya ada parti pilihan saya, benda tu lah yang memuakkan sebenarnya. Mungkin pada pengusaha parti ataupun orang yang berada di government rasa macam benda tu isu remeh. Kita orang dah buat kerja. Tapi apa gunanya kerja kalau orang tak nampak you sedang bekerja? Something like that lah lebih kurang. Tu pembuka bicara saya. Ya, memang betul mood rakyat sekarang tengah dalam keadaan bad mood lah dalam situasi politik sekarang. Okay, saya tertarik dari bila Cikgu Wan direct pun bagi contoh. Maknanya ni semua kena ni. Pembangkang pun kena, kajian pun kena. Jadi makna katanya rakyat nampak hari ni ahli politik hanya bercakap tentang mencari salah, mencari itu, ni tak kena, ini tak kena, semua tak kena. Jadi rakyat rasa
yang ada paling politik hari ini tidak bercakap tentang rakyat. Sebagai contoh, ikan semakin mahal, minyak semakin mahal, SOP yang kejap gitu kejap gini, dan berjuta lagi rakyat Malaysia yang tidak divaksin walaupun kempen gila-gila, tetapi proses vaksinasinya sangat lambat. Jadi Amba pun bersetuju juga, walaupun Amba politik, Amba bersetuju. Jadi mungkinlah kerana itu menyebabkan anak muda mula menjauhkan diri daripada politik. Sedangkan kita bersetuju, mungkin Cikgu Amba boleh setuju, walaupun dia cuba menjauhkan diri daripada politik, tetapi akhirnya apa yang ada keputusan dasar dalam negara ni, ianya melibatkan kerana oleh politik. Sebagai contoh, harga minyak, harga bawang putih, harga bawang besar, ataupun harga macam-macam. Tetapi anak muda menjauhkan diri. Jadi pada pandangan cikgu, adakah ini satu keputusan yang baik? Anak muda dah muak dengan politik, anak muda meninggalkan politik, akhirnya orang politik berperang sama-sama dia. Ini cikgu, yang ni langgar SOP, tengok kontraktor. Yang ni pula, yang ni cari salah aja. Dan akhirnya rakyat meninggalkan politik, akhirnya apa jadi? Adakah ini satu tindakan yang bagus? Kalau sahabat kita sedang mendengar, adakah ini satu tindakan yang bagus? Dan kalau ianya bukan tindakan yang bagus, apa yang sepatutnya bukan ahli politik, rakyat yang tidak ada cenderung mana-mana parti politik, apa yang seharusnya dilakukan oleh rakyat Malaysia? Pertama sekali lah kan, bila dalam keadaan muak ni sekarang ni, so kita tak boleh nak tolak tepi bahawasanya politik ni adalah our part of sistem kehidupan lah, sistem dalam kehidupan. Walaupun kita benci tak kat mana pun, dia sama macam sistem mak ayah lah kan. Kita anak-anak yang muda, umur let's say lah umur 10 tahun, mungkin tak puas hati terhadap ayah kita yang sudah sedikit berumur, umur 40-50. So itu adalah sistem atasan pada saya lah, pihak yang bertanggungjawab untuk memberi makan minum, untuk memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Tapi cuba fikir balik, kalau ayah tu tak perfect macam mana? Mungkin ayah apa? Isap cerut contoh. Isap cerut, tapi at least dia memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak dia. So kalau anak ni, kita lihat daripada sudut pandang seorang anak, kalaulah kita sentiasa fokus on, setiap kali bapak aje, bapak mesti isap cerut. Bapak ni mungkin terjal sikit, kaki pukul dan sebagainya. So kita akan identify bapak ni, setiap orang yang jadi babak adalah kaki pukul ataupun kaki isap cerut. You get what I mean? So dalam politik pun sama juga. So kita sedang generalize politik kita sebagai kotor. Semuanya kotor. Padahal saya tahu saudara Jeming pun kenal ada individu yang memang sangat-sangat padu dalam memberikan kebajikan terhadap kawasan dia tu semua. Cumanya tidak didendang. Lebih macam tu. So bila mereka ni biasanya macam tu lah kan Jeming kan dalam arena politik, betul ya? Betul. So dia, pada saya sebagai seorang rakyat, cuba walaupun dalam keadaan geram, tapi cuba lihat daripada perspektif anda nak membantu kerajaan sedia ada, anda nak membantu pemerintah sedia ada. Kalau tak nak bantu pemerintah pun tak apa. Kalau let's say lah, kalau ada orang misalnya kata NGO minta kutip derma ke apa, hulur RM1, RM2, pada saya pun dah okey. Ataupun satu lagi yang paling mudah adalah ambil pot lah. Maksudnya ambil peduli terhadap apa yang berlaku sekarang. Ya, memang kita ambil peduli berkenaan dengan contoh isu vaksinasi kan. Okey, korang kalau korang tengok video ni, saya urge you guys kepada penonton dan juga peminat Cikgu Luan, kalau ada dalam yang sedang menonton, sila ambil vaksin COVID-19. Tak kisahlah korang kepercayaan macam mana, tapi sila ambil. Tapi dalam konteks vaksin ni kan obviously dikendalikan oleh ahli politician. Boleh jadi janji-janji yang mengatakan vaksin sepatutnya 2 juta, tapi yang dapatnya 600 lebih contoh. So benda-benda macam itu, kalau awak tak nak kritik pun tak apa. Awak je sampai tahu je. Maksudnya, okey, hari ni berita pasal apa Oh, kenapa kadar vaksinasi kita kurang Oh, rupa-rupanya memang betul. Kerajaan mungkin tersilap pandang berkenaan dengan tu. Ambil peduli. Itu sahaja keyword saya. Kalau, yelah, sebagai seorang yang tak ada kuasa, tak boleh nak buat apa, ambil peduli terlebih dahulu. Itu yang paling penting. Yalah, kalau tak ambil peduli, manalah tahu sehari dua esok kemudian negara kita lingkup tu semua. Nanti kita tak faham, kenapa negara kita lingkup bukan kita ada ekonomi yang baik ke tu semua. Supaya kalau korang ambil peduli every single day, korang faham lah sikit apa yang sedang berlaku kiri kanan kita. Itu pendapat saya lah. Tapi saya nak quote sikit. Saya nak betulkan apa yang Cikgu Luan kata tadi.
Bila Cikgu Wan kata kita tidak ada kuasa, rakyat kan. Sebenarnya rakyat terlalu berkuasa. Cuma dia ada hari dia. Dalam 4 tahun atau 5 tahun ada satu hari dia berkuasa. Yang ni dia boleh mengundi. Itulah kuasa terbesar rakyat. Cuma yang jadi masalahnya, saya nak ulas sikit, yang jadi masalahnya, rakyat ni dia ambil tahu pasal politik bila diisytiharkan oleh Perdana Menteri dibubarkan Parlimen. Masa tu rakyat pun mulalah ambil tahu tentang politik. Dan masa 14 hari mungkin tempoh berkempen tu, ahli politik ni dia sempat untuk make up diri dia. Dan akhirnya rakyat tersilap memilih. Sebagai contoh kalau kita tengok ni, berapa orang, mungkin ada setuju atau tidak, tapi berapa orang yang ketika dia berkempen dulu, seolah-olah dia nak menjadi suara rakyat di Parlimen, tetapi akhirnya bila Parlimen ditutup, mereka senyap. Tiap-tiap bulan mereka ambil gaji. Jadi, mana katanya, lahirnya pemimpin sama ada dia bekerja atau tidak kerana rakyat, kerana pengundi. Kalau saya nak berkongsi dengan Cikgu Wan, di Kelantan dulu, wakil rakyat takutnya kepada pengundi ni, kalau dia naik kereta, dia tak boleh tutup habis dia punya cermin kereta tu. Dia mesti turunkan cermin, okey, kalau berlalu kat kedai kat tangan. Yang lagi hebat kena turun belanja semua pengundi. Kalau nak pergi daripada contoh, ni memang betul-betul terjadi, ayah Datuk Muhammad Ammar, Timbalan Menteri Besar. Memang cerita ni masyhur lah di Kelantan. Dia nak pergi ke Kota Baru tu daripada rumah dia di Pekala Cepa ni, 5-6 tempat dia berhenti. Sampai satu tak dalam kereta ni 7 orang, 8 orang, dia tumpangkan rakyat Pekala Cepa ni pergi ke Kota Baru. Tapi hari ni, saya tak tahulah sama ada pengundi tu dah tak ambil kisah tentang wakil rakyatnya. Wakil rakyat ni dah bukan setakat cermin kereta tu dia dah naik, dah gelap. Kadang-kadang lalu tok okey tu, orang tak tahu dah. Itu tok okey ke siapa sebenarnya yang lalu tu. Jadi maknanya sama ada wakil rakyat tu dah terlalu angkuh, terlalu sombong, atau rakyat yang tidak ambil peduli. Jadi sebab tu saya panggil Cikgu Wan, ada soalan tambah yang saya tak bagi kat Cikgu Wan, saya nak tanya. Berdasarkan saya cerita tadi, Cikgu Wan rasa tak keangkuhan yang ada pada wakil rakyat ni, tak kira pada pembangkang atau kerajaan, kerana ahli politik itu sendiri dah tahu cara nak menang, ataupun kerana rakyat yang tak ambil tahu dah. Yang penting dia kata kalau dapat beras sebagai contoh, ataupun dapat bantuan, wakil rakyat tu buat kerja ke tak buat kerja ke, tak apa. Sama ada rakyatkah yang menentukan pemimpin, atau pemimpin ni sebenarnya yang dah terlalu bijak sehingga kan tak perlu lagi buat begini, asalkan aku tahu cara permainan politik, ya adalah perkiraan dia, ya kira-kira berapa PDM, akhirnya dia menang. Pada pandangan Cikgu Wan, siapakah nak kata bersalah tu dah punca sebenarnya lahirnya pemimpin ADUN ataupun YB yang tidak lagi ingat kepada rakyat? Kalau saya daripada perspektif seorang pendidik lah, disclaimer siap-siap, saya bukan cikgu bawah Kementerian Pendidikan. Okay. Cikgu tu sekadar branding lah, dalam bisnes sebagai branding cikgu tu. Sebagai seorang pendidik, ada quote lah yang mengatakan pemerintah itu cerminan kepada rakyat, ataupun rakyat tu cerminan kepada pemerintah dan sebagainya kan. Pada saya lah kan, apa yang saya nampak daripada segi educational level pada primary lah, waktu sekolah rendah, sekolah menengah tu semua, pernah tak kita terfikir pasal cikgu dulu tak galakkan korang jadi politician? Mesti common kan. Kenapa nak jadi politician? Politician tu kotor, politician itu ini, semua negatif. Tapi yang diagung-agungkan hanyalah tempat profesional lah, doktor, engineer, dan sebagainya lah. So bila macam itu, apabila para pendidik, saya tak salahkan cikgu, saya kata para pendidik maksudnya boleh jadi mak ayah, kawan-kawan kita sendiri, pakcik-pakcik kita sendiri, semua nampak politician ni negatif. Then why the hell kita nak minta anak kita jadi politician? So apa yang terjadi adalah yang berada dalam persada arena politik pada saya adalah orang-orang yang low quality dan juga major opportunist. Maksudnya, sepatutnya orang politik dilambat-lambatkan dengan orang-orang yang pandai lah. Orang-orang yang bercita-cita tinggi, yang IQ dia tinggi, yang tahu macam mana nak capai, macam mana nak tolong rakyat tu semua. Pada saya tak boleh nak bagi satu jawapan yang akan menyelesaikan masalah negara, tak boleh. Tapi saya nak fokuskan dekat situ saja, sebab pada saya benda ni sangat penting. Sebab solusi ni, kalau saya bagi tahu anda, benda tu tak membuahkan hasil hari esoknya. Tapi benda ni ini akan membuah hasil dalam masa like 10-20 tahun. Korang yang baru ada anak,
anak yang pertama tu semua. Kalau korang faham konsep ni, di mana kita nak ahli politician yang memang bijak, yang memang beramanah, yang berintegriti tinggi. Macam itulah. Kalau tak, dia akan jadi macam dia. So, orang kata apa, dekat dalam arena persada politik tu, orang kata apa, the best among the worst lah. Maksudnya, kebanyakannya worst, tapi ada yang best among the worst. Itu je lah. Dia tak ada best among the best, tapi dia ada best among the worst. Tak sedap didengar. So, itulah dia. Okay, terima kasih. Cuma saya nak baca sedikit ada komen-komen di Facebook Ambon ni. Di antaranya adalah Q Yahya. Dia ingat kita ni buat recording untuk makluman Q. Ini bukan recording, ini adalah live. Okay. Live kena ke, okay. Cikgu Luan kena ke Q tu? Kena. Q Yahya. Ada kayak buat video. Apa khabar sahabat? Q Yahya, dia pun Kelantan juga. Dia Kelantan juga. Dia Kelantan juga. Jadi siapa-siapa yang ada soalan kepada Cikgu Luan atau apa sendiri, ada titik cikgu. Ini bukan rakam Q, ini bukan rakaman, ini live ya. InsyaAllah hamba juga nak panggil Q satu hari nanti di lidah rakyat ni. Okey. Sebelum pergi kepada ciri-ciri wakil rakyat yang Cikgu Luan, Waalaikumsalam. Saya beri peluang kepada Cikgu Luan untuk tanya saya pula. Apa soalan yang Cikgu Luan nak tanya kepada saya? Soalan saya nak tanya kepada orang yang berada di dalam arena politik. Yes. Sebab saya tengok dekat dalam berita bersatu gaduh dengan UMNO gaduh dengan PAS tu semua. PKR pun mungkin ada perpecahan sedikit tu semua. Adakah benda tu realiti ke sekadar hangat-hangat berita je? Kalau saudara Jeming boleh cerita. Okey, boleh. Benda tu betul tak? Maksudnya benda tu betul ke sebenarnya? Okey, memang ramai yang anggap politik ni macam lakonan Ini betul ke terjadi? Salah nak menghidupkan sesuatu tak? Memang politik ni dia macam main bola tau, sepak terjang dia. Dia tak berhenti-henti. Selagi mana wisil pengadil tu tak tiup habis permainan ni, sepak tu sentiasa ada. Dan kadang-kadang yang jadi masalah ialah kerana terlalu gairah, tersepak kaki sendiri. Ataupun dalam politik yang dipanggil cah keting. Tapi ada cah keting ni tidak sengaja, ada juga cah keting adalah sengaja. Memang politik ni terlalu complicated dan betul kata Cikgu Luan tadi, memang politik diisi orang-orang yang kadang kita lihat tak bijak, akhlaknya tak comel. Cuma yang jadi masalahnya, orang bijak pandai ni dia tidak mahu masuk politik. Dia tidak mahu membersihkan kotoran yang ada ini. Daripada dulu kita dengar, politik ini kotor. Tetapi no atau tidak, kerana negara kita negara demokrasi berparlimen. Kita adalah memilih politik adalah satu cara zoom untuk kita mentadbir negara. Maknanya ini satu jalan yang paling penting dalam negara. Kalau kita tengok hari ini, kenapakah huru-hara dalam negara ni sehingga jadi hashtag kerajaan gagal? Kerana politik yang tidak stabil. Dari segi numbersnya, dari segi masuk tebuk atapnya. Jadi apa yang berlaku ni lah realiti politik. Dalam itu, kalau masuk dalam arena politik ni, masa-masa Cikgu orang kata tadi, nak menguruskan pergaduhan pun tak pandai. Sampai dah macam tak ada grup WhatsApp ni. Sama-sama sendiri pun sampai orang bawah, orang luar kata, ini apa benda ni? Sebagai contoh, hari ni, kalau sahabat saya menonton video ini, Ustaz Malik Syahri, Timbalan Ketua Pemuda PAS Malaysia, Ahli Parlimen Pasir Mas, dia kritik program All Star apa benda tu. Dia kritik di Facebook. Dia dah jadi kerajaan. Tapi dia kritik di Facebook program kerajaan dia sendiri. Memang kita tak setuju lah dalam keadaan kita pandemik ni buat program yang walaupun kita tahu tu rakaman, tetapi seolah-olah kita tak sedar negara kita ni dalam keadaan yang sangat teruk. Kalau kita ingat dulu masa MH350 ke, apa MH dulu yang kapal terbang kita hilang. Yang hilang. 370 ya, 370. Tiap-tiap hari kita akan dengar lepas bulletin utama ada orang baca Quran. Yasin Al-Fatihah. Sedangkan orang tu dah mati. Hari ni tiap-tiap hari kita dengar orang mati, tapi seolah-olah macam biasa je. Sini mati, kadang-kadang orang ada nama mati. Tapi kita boleh ada hiburan yang melalaikan, dan kalau kita seolah kita tak nak ingat lagi Tuhan. Jadi sebenarnya saya boleh katakan hari ni, apabila politik ini diisi orang yang sebagaimana kata Cikgu Luan tadi,
yang tidak bertanggungjawab, yang menipu, yang berpolitik hanya untuk diri dia. Seperti mana kata timbalan Presiden PAS, kami bercakap berapi-api kerana kami pembangkang. Bila dah jadi kerajaan, dia nak jeling pun tak berani dah. Kenapa? Takut hilang jawatan. Itulah lebih kurang. Salah Amor lah. Okey. Lepas ni Amor boleh pula sekali lagi. Amor ada cikgu luar pula. Di Jepun, orang panggil ahli politik ni sensei. Satu penghormatan yang tinggi kepada ahli politik. Sensei. Pada pandangan Cikgu Luan, wakil rakyat yang bagaimanakah? Saya tak nak cakap siapakah. Kalau merujuk siapa ni terlalu individu. Tetapi bagaimana, apa ciri-ciri ahli parlimen atau adun yang diimpikan oleh Cikgu Luan, yang saya yakin ramai yang yang sama dengan pandangan Cikgu Luan. Bagaimanakah seseorang itu kriteria dia untuk diangkat sebagai pemimpin, wakil rakyat, sama ada adun ataupun ahli parlimen? Okey, bismillah. Ni pendapat peribadi saya sebagai orang biasa-biasa saja. Saya pun waktu kecil dulu, sekolah rendah, sekolah menengah dah biasa dah jadi ketua kelas, ketua tingkatan. Tapi tak adalah sampai jadi ketua apa panggil tu, kelab ke apa, tak ada, just bawah-bawah je lah, pemimpin bawahan-bawahan ni semua. Pada pandangan saya lah kan, khusus kepada pemimpin politik yang saya look forward adalah wakil rakyat kawasan kita sebenarnya. Contoh, kalau beliau faham berkenaan dengan pentingnya tolong kawasan dia dulu, sebenarnya itu adalah pemimpin yang sangat-sangat baik pada saya lah. Sebab dia nampak, pemimpin tersebut dia nampak tau, yang mana kalaulah aku tak boleh nak memperbetulkan ataupun nak tolong keadaan setempat aku yang berapa kilometer je, just imagine tiba-tiba dia menjadi Perdana Menteri contoh. Dia obviously dia akan buat benda sama dengan di kawasan setempat dia. So pada saya, kalau dia pandai, maksudnya dia tak perlu buat apa-apa. Maksudnya dia macam tak perlu bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri ataupun pemimpin atasan. Dia semata-mata buat a very good job di dalam kawasan setempat. Saya kenal lah beberapa individu, tapi saya tak ingat dah nama dia. Yang biasanya kalau macam dah bertanding dah 20 tahun dia menang, biasanya wakil rakyat yang macam tu lah. Kadang-kadang dekat media, contoh ada beberapa YB, dekat media punya persepsi teruk baik. Orang kutuk dia lah, apalah tu semua, apa badut lah, apalah kan. Tapi menang majoriti 10,000. Dia macam, saya fikir juga kenapa YB tersebut menang. Tapi bila fikir balik, bila saya tanya kawan-kawan saya yang duduk setempat dengan YB tersebut, kau tahu tak YB ni sentiasa solat surau ke surau, datang kawasan ke kawasan, tapi tak dengar pun bunyi. Tapi bila dia buat PC, press conference, ada je ayat-ayat kontroversi yang dia buat. So dia menutupi mata kita tau. Adalah beberapa, saya tak ingat nama dia siapa, tapi itu salah satu kualiti yang saya lihat. Kalau dia pandai layan kawasan setempat, insya-Allah kalau dia nak upgrade kepada status yang lebih tinggi, ketua pembangkang, ketua kerajaan ke apa-apa, insya-Allah ini adalah kualiti yang saya nak lah. Pada saya berkualiti lah. Tapi pasal sensei tadi menarik, saya pun baru tahu Jeming. So saya nak tanya Jeming. So kalau Jepun label politician sebagai sensei, so kalau kita label politician sebagai apa? Dia ikut keadaan. Kalau ahli politik tu tapi sebenarnya di Malaysia ni memang teruk kalau kita tengok. Ahli politik memang tidak disukai oleh rakyat. Walaupun dia tahu satu kepala, saya tak tahu kenapa. Sehingga kan kalau kita tengoklah gelar-gelar kepada politik ni pengkhianat, badut, apa lagi? Perompak. Rasuah yang saya kira, rasuah. Yang saya kira yang betul-betul ahli politik yang dapat image yang baik dalam Malaysia ni, yang lama-lama saya tak ingat lah, Dato' Asri dulu, saya tak sebab sampai saya tahulah. Almarhum Tok Gani Aziz saja yang betul-betul dapat tempat di hati rakyat. Betul. Tetapi hari ini memang saya tengok ahli politik memang sangat dibenci. Mungkin biasa orang manusia ni dia akan benci kepada orang dia tak kenal. Tetapi masalahnya orang politik pun dia tak cuba kenal rakyat dia. Dia macam Cikgu Luan kata tadi, dia tak turun pun ke kawasan, dia tak jumpa pun. Kadang-kadang dia bagi pas dekat dengan penghulu dia bagi pas dekat pegawai dia. So pegawai dia hantar barang. So menyebabkan rakyat dengan ahli politik terlalu jauh dan menyebabkan rakyat tidak menghormati
orang politik. Sebenarnya orang politik lebih-lebih lagi yang menang, dia adalah penentu dasar negara kita ataupun negeri. KSU, KSN semua ni dia hanya pelaksana polisi. Jadi mana kata kita sebagai contoh kalau kita ingat dulu, enjin, exhaust, kena samai, semua tu boleh diubah di dalam parlimen. Mana katanya ahli politik yang menang lah, yang menang. Tapi walaupun dia tak menang, dia boleh jadi kumpulan pendesak supaya wakil rakyat ni yang dipilih tu bawa isu ni, bawa isu rakyat. Tetapi kerana hubungan rakyat dengan ahli politik tu terlalu jauh, akhirnya ahli politik pun mungkin dah tak cakap isu rakyat kot. Mungkin betul. Saya setuju dengan Cik Guru cakap tadi. Mungkin rakyat dia melihat ahli politik terlalu cakap tentang diri dia je. Dia nak menang tu, dia nak ambil ni. Akhirnya isu-isu yang... Sebab itulah saya hari ni, kalau kita tengok, kenapa saya bawa lidah rakyat tau. Lidah rakyat. Sebab lidah ni boleh jadi dua. Satu lidah dia boleh jilat. Jilat ni kan menyebabkan wakil rakyat dia tu tak buat kerja. Dah dipuji. Satu lagi adalah lidah ni dia boleh cakap. Dan kalau kita tengok Saidina Ali kita kata, lidah ni boleh jadi setajam pedang. Jadi saya harap rakyat hari ni akan boleh menjadi pedang lah supaya wakil rakyat takutlah. Seperti mana saya kata tadi, kuasa pengundi ni terlalu besar. Tapi kalau pengundi tak ambil tahu, bila sampai waktu dia tu menyebabkan ahli politik dah bersiap sedia dengan segala make up, menyebabkan kita terpesona. Itu yang akhirnya kita melahirkan ramai pemimpin yang tidak berkualiti, akhlaknya tak baik, dan yang lebih teruk lagi adalah menang dapat gaji, tak pulang ke kampung, tak pulang ke kawasan tu berjumpa dengan pengundi. Di mana kalau ketika hari mengundi ni, dia boleh husung tau pengundi ni. Tapi hari ni, tak ada. Berbeza dengan tempat-tempat lain. Okey, soalan seterusnya kepada Cikgu Luan. Tadi kita bercakap tentang wakil rakyat di peringkat kawasan ataupun di parlimen. Ini kita bercakap tentang seorang yang paling berkuasa dalam negara selepas jadi Pertua Agong, yakni Perdana Menteri. Kekacauan dalam negara kita ini pun kerana Perdana Menteri. Jawatan Perdana Menteri. Kalau di Indonesia, dia mengambil proses pilpres, yakni pemilihan presiden. Mana ambil sebagai contoh dulu Jokowi lawan Prabowo. Lawan dua-dua tu menang. Kita Malaysia ni memilih mana-mana parti mengimpunkan kemenangan dia, dapat 114. Dia berpakat, dia menamakan sebagai contoh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, kemukakan pada Yang Pertua Agong, terima boleh. Tapi sekurang-kurangnya kita nak dengar juga apakah impian, ciri-ciri. Saya tak nak cakap siapa. Tempat siapa tu dia tak boleh berubah. Tapi nak apakah ciri-ciri ataupun kriteria pada pandangan Cikgu Luan yang menjadi impian rakyat Malaysia untuk diangkat sebagai Perdana Menteri. Jawapan saya malam ni mungkin kontroversi. Mungkin saudara Jimmy pun tak akan setuju. Tak apa, kalau Jimmy tak setuju, boleh kick saya. Okey, Perdana Menteri adalah salah satu position yang tidak sepatutnya menjadi impian mana-mana politician lah, pendapat saya. Itu yang pertama. Sebab apa ya? Sebab saya kata macam ni ya. Perdana Menteri ni adalah ketika mana waktu tu memerlukan dia, that's where kita perlukan dia. Maksudnya, contohlah, mungkin saya pernah dengar kot kisah Presiden Amerika, Obama tak silap. Memang beliau dididik sejak kecil untuk menjadi presiden. Tak silap saya, boleh betulkan saya kalau salah. Tapi the problem would be like, dia akan menjadi satu, dalam bahasa Inggeris dia sebagai prophecy. Anda wajib jadi PM. Walau macam mana pun anda wajib jadi PM. Anda khianat ke apa semua, anda wajib jadi Perdana Menteri. Itu satu something yang saya memang tak setuju. Kalaulah kita dah didik politician kita ni dengan baik, akak umbi dia okey, sifat dia memang baik, sejak sekolah dia memang baik, join persatuan pun dia baik, lepas tu dia jadi ketua pemuda, lepas tu dia jadi Perdana Menteri dan sebagainya, itu okey pada saya kalau saya. Sebab apa? Okey, kenapa saya kata macam tu? Sebab pada saya nak jadi Perdana Menteri dalam dunia era moden sangatlah susah. Pendapat peribadi saya. Sebab kita dalam medan media sosial, hari ni boleh jadi kita puji Perdana Menteri sebab pandai berdoa, pandai memang let's say lah, kalau betul-betul dia pandai tolong orang, tapi esok punya persepsi belum tentu. Esok rakyat punya persepsi pada hari esok belum tentu. Semalam okey, semua like. Esok tiba-tiba emosi marah. Lepas tu hari ketiga okey balik. So macam Perdana Menteri sekarang ni agak susah lah. Sebab kalau kita tengok trending negara-negara luar sendiri pun, pemerintah yang dah lama, yang kuku besi sekalipun,
majoriti dah kurang. Perdana Menteri presiden di Israel is it? Dah ditopple. Kan betul kan? Dan saya hampir nak mampus lah. So at one point saya rasa trend prime minister ataupun presiden silih berganti ni akan sentiasa berjalan. So saya tak adalah nak salahkan Pakatan Harapan ke Perikatan Nasional ke apa, tapi media sosial ni penting pada saya. Dia bukan sekadar boleh memberi impak kepada Perdana Menteri. Dia boleh memberi impak kepada bisnes juga at the same time. So pergerakan perubahan ini terlalu laju. So jawapan saya itulah, tak ada Perdana Menteri yang saya rasa kalau dia okey pun, macam saya cakap, kalau dia okey, kualiti dia semua okey, dia pandai tolong rakyat, dekat media pun dia pandai berbahasa tu semua. Tapi bila pihak pembangkang serang dia balik, esok rakyat termakan umpan dia orang tu semua, emosi marah juga. So pada saya nak tak nak politik ni, walaupun kita tak bersetuju dengan pemerintah, let's say lah kita tak setuju dengan pemerintah Pakatan Harapan yang sebelum ni kan. Kalau tak mungkin tahun pertama korang setuju, tahun kedua dah start persepsi buruk, tak setuju, tahun ketiga tak setuju, biar dulu. Janganlah tiba-tiba take over the government. Pada saya tak boleh lah. Kena ambil masa 5 tahun dulu. YB Syed Saddiq kata apa? Biarlah kalau kita kalah pilihan raya PRU15, tapi maksudnya memang kita betul-betul kalah. Dihukum oleh rakyat. Dihukum oleh rakyat pada saya. Walaupun mungkin anda tak setuju ketika itu, samalah juga kot dengan zaman YB Najib Razak dulu. So kita tak setuju. So kita ajar politician ni pada pilihan raya pada saya. So pemimpin silih berganti ni, inilah zaman dia pada saya. No such thing lah kot, Perdana Menteri boleh bertahan 20-30 tahun. Zaman tu Dr. Mahathir boleh lah kot, tapi sekarang dah tak boleh kot. Okey, mana kata ciri-ciri dia macam mana? Nak macam contohnya nak jadi macam Perdana Menteri macam Switzerland ke, perempuan, muda, ataupun nak seperti juga Jokowi, santai. Macam mana? Cirinya cikgu impikan. Okey, yang ini impian saya ketika kecil. Perdana Menteri yang disayangi semua, maksudnya macam mana? Saya boleh katakan yang ini semata-mata saya boleh katakan Perdana Menteri kita sendiri yang sekarang ini, Tan Sri Muhyiddin sendiri pun antara ciri-ciri yang saya berminati juga. Maksudnya daripada segi persepsi rakyat ketika mula beliau naik, okey, maksudnya semua okey lah. Kerja mungkin tak adalah cemerlang sangat, tapi tak adalah teruk sangat. Dia just okey. Sebab kalau saya lah, ini dalam konteks Perdana Menteri yang saya minat, sebab saya dapati kalau you cemerlang dalam banyak-banyak perkara pun, contoh kalau kita tengok calon presiden di Amerika dulu siapa tu? Bernie Sanders lah. Bernie Sanders. Rakyat US cop dia sebagai komi punya filosofer, maksudnya komi apa dia di ke arah apa tu? Saya tak ingat. Di ke arah haluan kiri sikit lah. So kononnya macam Bernie Sanders ni tak bagus. Padahal dia cemerlang dalam bidang dia, tapi disebabkan dia terlalu ultra cemerlang dalam bidang dia, orang tak nampak sisi kebaikan dia lain. So kalau boleh Perdana Menteri kita zaman sekarang ni just nice je lah. Just jangan buat kontroversi sangat. Jangan teruk sangat lah kalau boleh. Pemimpin yang paling baik yang cikgu pernah kenal, tak kira dia Perdana Menteri ke, dia Presiden ke, seluruh dunia, yang paling cikgu minat setakat ini. Okay, saya akan bagi dua jawapan lah kot sebab politician satu lagi pemimpin secara umum. Pertama memang saya minat Arnold Schwarzenegger, pelakon Terminator. Mantan gubernur California tahun 2003. Betul. Oh yes. Mula-mula waktu saya kecil, saya follow dia sebagai peminat kepada pelakon tersebut. Saya ingatkan dia just berlakon kan. Tapi bila saya dah besar ni, saya kaji berkenaan dengan beliau, tengok interview beliau tu semua. Rupa-rupanya beliau bukan sekadar pelakon. Beliau mempunyai IQ yang sangat-sangat tinggi, satu. Yang kedua, daripada segi dia pandai berkawan. Orang ni dia pandai berkawan, parti A dia pandai berkawan, parti B dia pandai berkawan, semua dia pandai berkawan. So nak cakap, kualiti yang macam ini, kalau kita campaklah dekat mana-mana bidang, pelakon ke, doktor ke, engineer ke, dia akan disayangi. So kalau untuk menjawab soalan Jemmi Hassan, so saya nak Arnold Schwarzenegger menjadi Perdana Menteri kita. Kalau boleh, kualiti yang macam tu. Satu lagi, kalau politician yang saya minat, saya cerita semualah sebab saya follow semua. UMNO saya follow, DAP saya follow, Amanah saya follow. Okay, kita start dengan parti kerajaan. Okay, some people say YB some people tak suka YB Khairi Jamaluddin contoh. Saya minat Khairi Jamaluddin.
walaupun adalah kontroversi itu semua, tapi saya minat dengan cara beliau jawab, cara beliau approach keadaan semasa tersebut, something like that. So apa lagi, kalau dalam Parti Makang, saya minat obviously Anwar, YB Anwar Ibrahim lah obviously, sebab saya minat cara beliau handle masalah ketika itu, satu. Yang kedua, dari segi komunikasi, kita pun kenal lah PKR ni pun dengan cerita banyak golongan. So bila banyak golongan, beliau pun tak boleh lah macam terlalu keras sangat, at the same time tak boleh lembut sangat. So dia adalah satu pemimpin yang pada saya balance. Lagi-lagi communication, beliau memang communication is key. Dan untuk pengetahuan Jeming, Hasan dan juga yang sedang menonton, saya pun pernah bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir sebenarnya 2 kali. Ya, saya betul sekali. Tun Dr. Mahathir, pengalaman ni menarik sikit lah. So saya projek pertama dengan Tun Dr. Mahathir tahun 2016. Ketika itu Bersatu baru nak tubuh, tak silap. Bersatu yang merah ni lah, bukan Bersatu yang sekarang ni, Bersatu yang betul-betul merah ni, yang apa, the first member kan. Pengalaman saya doktor, yang ini bukan cerita politik lah, yang ini saya nak cerita kepribadian beliau lah kan. Sebab beliau orang tua kan, umur sekarang dah 96 tahun, dah dekat 100 tahun believe it or not. So ketika saya propose dengan tim saya, Tun Dr. Mahathir, saya ada proposal untuk buat short film. Waktu tu kita orang nak buat short film dan nak ajak beliau berlakon. So macam biasalah orang tua kan, dia macam bila kita utarakan, so dia macam angguk macam ni je. Okay. So kita rakyat biasa ni, orang-orang muda ni assume lah kita ada nenek, so kita tahulah kadang-kadang dia tak dengar, dia tak apa pun nak dengar. So kita orang pun assume Tun Dr. Mahathir pun lebih kurang sama. Tapi bila kita orang utarakan, kita orang punya storyline, memang apa yang beliau balas tu memang cantik lah. Dia memberikan feedback, dia memberitahu short film awak ni bagus, tapi kalau boleh selitkan juga berkenaan dengan sikap kita sebagai rakyat Malaysia. Sikap rakyat Malaysia ni, contoh kita pandang punctual, time punctuality, sepatutnya punch card pukul 9 tapi kita punch card pukul 9.30. Balik pukul 4 tapi korang punch card awal 3.30. So dengan itu, adakah korang yakin korang boleh mengubah dunia? Waktu tu, yelah, Tun Dr. Mahathir ni dia banyak double meaning juga kan apa yang beliau cakap. Tapi it makes sense for me sebab saya sendiri mengamalkan apa yang beliau cakap. Regardless of mungkin saya tak setuju dengan langkah politik yang beliau sedang buat kan. Tapi ciri-ciri kepimpinan tu saya pegang sampai sekarang. Alhamdulillah. Betul. Kita nak mengubah negara, kita fokus kat diri kita cukup. Kalau bos suruh datang pukul 9, 9 tepat, tak apa. Janganlah 9.30, pukul 10. Benda macam tu lah. Ya sebab tu yang boleh kat keluar bangun pagi-pagi tu kan. Buat video semua tu. Atas semangat ni lah. Betul. Begitu. Okey, ni soalan yang panas ni. Yang saya tak bagi tahu kat cikgu mungkin Walauna Kamarah ni. Dulu PAS memang kita kira hebat lah. Dilihat Parti Islam se-Malaysia betul-betul bawa ruh Islam dengan RUU 355. Sekarang ni dah jadi kerajaan. Dulu dia kata Kerajaan Perikatan Nasional ni kerajaan Melayu Islam. Jadi Cikgu Luan sebagai bukan ahli mana-mana parti politik, adakah Cikgu Luan melihat keberadaan PAS dalam Perikatan Nasional itu sudah mengangkat imej Islam di Malaysia? Pada pandangan saya, memang taklah jawab dia. To be neutral lah, to be neutral. Ini saya balas menerusi persepsi rakyat tau. Maksudnya kita tengoklah komen-komen, adakah PAS did a very good job dalam handle isu agama Islam tu semua. Ini bukan saya bagi tahu. Kau boleh tengok komen sekarang kat mana-mana, Sinar Harian Malaysia Kini tu semua. Memang taklah, at least on the persepsi rakyat. Boleh jadi okey lah kot dalam government level, mungkin okey, tapi mungkin mereka baru jadi kerajaan. So mereka tak pandai tau nak marketkan apa yang mereka buat. Lebih kurang macam tu lah. So nak cakap kat sini, saya rasa PAS pun sedang belajar cara nak menjadi kerajaan. So saya ambil kira benda tu sebagai progress juga, Jeming kan. Sebab saya antara cita-cita, sebab mak ayah saya memang obviously orang Kelantan kan. Mak ayah saya orang Kelantan. Obviously sejak kecil lagi mak ayah saya memang dah bawa saya pergi ke ceramah-ceramah PAS, bawa ke kuliah Tok Guru Ni Aziz tu semua. Obviously lah saya pernah ada some form of pendidikan daripada PAS. Dan saya nak jugalah parti Islam yang lead government of the day. Tapi tak sangka betul-betul jadi. So bila benda tu jadi, walaupun mereka ni dikatakan sebagai minority punya parti, tapi saya rasa bila you dah jadi government of the day, banyak benda kot yang you boleh buat. Tapi tak banyak impak, betul tak? Kan? Saya tengok dulu kawan-kawan saya yang banyak menyokong PAS secara membabi buta lah. Ada penyokong PAS yang okey, tapi yang saya cakap penyokong PAS yang membabi buta.
Sekarang tak share lah isu pasal isu negara. Isu ni dia share pasal kucing, cara masak. Dulu dia kutuk kenapa waktu Pakatan Harapan naik penyokong-penyokong Pakatan Harapan dah share video kucing. Sekarang apa yang pemimpin penyokong PAS yang membabi buta ni pun buat benda sama lah. So pada saya tak adil lah pada saya. So saya kata bagilah peluang sedikit masa yang PAS ada, buktikan yang you guys adalah parti Islam yang memang boleh betul-betul membawa negara ni ke arah kebaikan lah. Jagalah agama Islam kita dan sebagainya lah. Okey, takut dilihat Cikgu Wan terlalu bias. Apa yang Cikgu Wan nak kutuk pula pembangkang hari ni? Kepada amanah, keadilan, DAP. Apa Cikgu Wan dengan tak perlu berselindung nak kutuk supaya mungkin kutukan ini boleh kami ambil dengan sebagai satu pedoman untuk kami lah. Apa yang Cikgu Wan nak kata dekat pembangkang hari ni? Selaku orang yang memang follow politik sejak umur 9-10 tahun 9-10 tahun, sekarang saya berumur 27 tahun, saya dah 17 tahun lah ambil pot pasal politik, dah alami PRU 12, di 13, 14, so dah tahulah beberapa statistik tu semua. Pada saya lah kan, kalau betul lah pembangkang nak menggantikan kerajaan sekarang, at least sepakat dulu nak pakai logo apa. Okay. Boleh. Dia macam benda simple tau. Awak kena faham, pihak pembangkang kena faham the smallest things adalah apa benda yang rakyat fikir, bukannya the biggest thing. Orang kata apa, orang tak kisah sangat pun sebenarnya pasal let's say mungkin apa GST, SST, iyalah benda tu akan memberi impak kepada ekonomi, faham. Tapi apa yang orang concern is about orang kata apa, makan minum, pendidikan, benda-benda yang super basic. Contoh kalaulah pihak pembangkang ni masih lagi tak boleh nak sepakat. Maksudnya, okey, bayangkan PRU 15 hari ni. Logo apa? Satu. Yang kedua, nak pakat dengan siapa? For PKR for sure lah akan ada beberapa isu lah, mungkin dengan amanah ke dengan DAP itu semua. So siapa yang akan lead the pembangkang? So kalau tidak ada satu keseragaman, kalau dulu kan orang kata apa BN lawan dengan Pakatan Rakyat. So dia macam one on one lah. Sudah. Sekarang ni dalam BN pun ada pecahan dia, dalam saya dengar situ pun dalam Perikatan Nasional pun dah ada geng-geng dia sendiri. So macam nampak tak kenapa rakyat muak? Bayangkan saya sebagai pengundi, saya sebagai pengundi datang mengundi, ada banyak parti. Dulu Pak UMNO dah bergandung dengan PAS, tapi sekarang macam berberantakan. PH dulu okey dengan geng-geng berjuang, tapi sekarang macam tak okey. So macam takkan saya nak pangkah tengah-tengah undi rosak. So pada saya keseragaman tu penting. Make sure everything is officialized lah. Maksudnya siapa rakan you guys, siapa lawan you guys. InsyaAllah pembangkang akan menang lah. InsyaAllah. Kalau korang buat benda tu, ni ceramah. Waduh, pembangkang first time. Okay. Itu benar, itu saya kira satu tegur yang sangat baik, dan saya harap pimpinan yang atas kalau menonton, inilah suara orang di luar. Maknanya, dan saya mungkin saya betul, saya salah, keberadaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam Kerajaan Perikatan Nasional hari ini bukan kerana kekuatannya, tetapi kerana pembangkang itu tidak bersatu. Kerana itulah mereka masih lagi kekal sebagai kerajaan kerana pembangkang tidak bersatu. Jadi saya tak mampu nak ajar mereka bagaimana caranya bersatu, tapi jalannya lah bersatu. Maknanya unite itu yang paling penting. Okey, apa soalan terakhir Cikgu Wan kepada saya sebelum saya pula tanya Cikgu Wan soalan yang terakhir. Okey, pada pendapat Jeming Hassan, adakah parti Jeming Hassan dan juga rakan sekutu Jeming Hassan mampu menggantikan Perikatan Nasional sekarang? Boy. Okey, dari segi numbers, kita cakap jujur lah. Dari segi numbers memang sebenarnya kedua-dua belah pihak sebenarnya mungkin dia 112, kami 114, sama je. Dari segi numbers kerana ada dua parti yang tidak ada prinsip. Parti ini daripada Sarawak, parti GPS, yang boleh masuk di mana-mana nak masuk. Satu lagi parti PAS. Walaupun sebelum pilihan raya dulu dia cakap kita tidak akan begini bersama dengan UMNO, kita lawan UMNO. Bila dah jadi ini dia telah hancurkan satu konsep demokrasi negara. Jadi celaru. Jadi Pakatan Harapan sebenarnya ada 92 amanah, DAP dan juga PKR.
Tapi kita dengar pula daripada UMNO nak bersama. Daripada Barisan kata nak bersama. Atau tu nak bersama. Wallahualam. Jadi kalau dari segi numbers, memang hakikatnya Pakatan Harapan 92, tetapi seperti mana kata Dato' Seri Anwar Ibrahim 2 hari lepas, mungkin itu satu mesej kepada negara bahawa Pakatan Harapan bersiap sedia bekerja sama dengan siapa pun, kerana pada pandangan kita buat masa sekarang ni politik tu kena letak tepi dulu. Mungkin PAS mungkin bersama dengan Pakatan Harapan, mungkin wallahualam, kerana pada pandangan hamba lah Perikatan Nasional ni terlalu teruk lah pada pandangan hamba. Jadi kena ketepikan soal politik. Tak kira siapa. Saya sendiri pun kalau terpaksa PAS duduk bersama demi untuk kebaikan negara, kita terima lah. Siapa pun. Dan Dato' Seri Anwar Ibrahim pun telah beritahu 2 hari lepas, bersiap sedia, kerana yang paling penting lah negara kita. Setuju atau tidak? Kalau saya katakan dalam keadaan pandemik seluruh dunia lah kita memang teruk. Tetapi pengurusan pandemik ini ni sangat teruk. Setuju atau tidak? Macam nak cakap apa yang Jemil cakap ni pada saya itulah pembawa kepada mismanagement sekarang pada saya lah. Ini logik dia lah. Ni sekadar pendapat peribadi saya. It's just that kalau kita tak tahu dengan siapa kita berkawan, sekejap kawan A, sekejap kawan B, sekejap kawan C, dia wujud beberapa inconsistency. Dulu kan macam Pakatan Harapan nak naikkan agenda reformasi, tapi apabila bawa masuknya rakan yang tidak faham reformasi tu apa, jadi apa? Tiba-tiba asalnya nak berjuang PTPTN apa semua, tapi PTPTN turun ke laut tu semua. So pada saya boleh, apa yang saudara Jeming cakap ni lebih kepada kata kalau kita luka luka kecil manis, kita just rawat dia punya luka. Tapi kalau saya, kita kena clearkan dulu penyakit paling utama, which is diabetes tu sendiri, kecil manis tu sendiri. In terms of itulah, patah balik kepada sistem yang lama, kekalkan balik siapa lawan, siapa rakan, siapa lawan. Supaya mudah tau. Sekarang ni kalau lah PKR nak gabung dengan UMNO, nak gabung dengan PAS. Bukankah dulu PAS pernah menggaris pandu kan, PAS takkan gabung dengan Amanah. Tiba-tiba PKR pun bergabung dengan UMNO. Lagilah rakyat muak apa nak? Rakyat sendiri macam lagi muak. Itu pendapat peribadi saya lah. Lebih kurang macam tu. Tapi sebenarnya untuk makluman Cikgu Luan, saya sebagai ahli politik pun pening dengan politik hari ni. Saya pun pening. Kalau kata rakyat tu pening, betul lah. Saya pun pening. Tapi sebab memang pening ni, saya minta maaf lah kalau ada penutupan. Memang PAS lah punca dia. Kalau PAS itu tidak bersama dengan Perikatan Nasional, 20 ahli parlimen itu, dan dia tak bersekongkol dengan pengkhianat yang melompat kepada bersatu tu, Azmin Ali dan kumpulannya, tak akan jadi macam ni. Walaupun ada yang salah, tapi pada pandangan hamba lah, yang menjadi punca rosaknya demokrasi negara kita ini adalah mereka. Dan kita dalam keadaan yang teruk, ekonomi kita memang sangat teruk. Saya baca tadi dalam satu berita, Indonesia dah nak buka pintu dia dalam bulan Julai ni. Dah boleh masuk dah. Kita masih lagi kena pakai mask 2 hari lepas ada laporan polis daripada 200 doktor berkenaan dengan kenapa kita tak guna satu ubat cacing. Sedangkan dah 30 negara yang menggunakan ubat ini berkesan kepada penyakit COVID. Jadi boleh saya katakan hari ini kerana kerajaan lompat ini atau tebuk atap ini menyebabkan semua sistem itu rosak. Sistem pendidikannya, sistem dekat dengan hospital, perubataannya, COVID, pengurusannya, semua rosak. Saya sendiri pun tak tahu bagaimana nak menyelesaikan. Kalau kita kata nak buat pilihan raya, kita telah ada satu contoh di Sabah. Buat PRN Sabah akhirnya mencetuskan gelombang kedua dan ketiga. Sampai ke hari ni lagi tak selesai masalah COVID ini. Jadi saya pun sendiri pening, tak tahu macam, tapi saya setuju dengan Cikgu Luan. Dulu senang. Ada 2 blok je. Blok pembangkang, blok kerajaan. Hari ni ada blok kita nak jadi kingmaker. Hari ni blok macam di Sarawak, kita akan masuk siapa-siapa jadi kerajaan. Ini yang memeningkan sistem demokrasi kita pada hari ini. Tetapi seperti mana peristiwa 13 Mei 1969, kalau kita boleh balik sejarah kita itu, Tun Abdul Razak almarhum ayah kepada Datuk Seri Najib Tun Razak ini sendiri datang ke Kelantan dengan helikopter. Jumpa dengan Datuk Asri. 13 Mei ni di Kuala Lumpur je, tapi kerana dia menyebabkan bukan bergaduh di antara si A dan si B, tapi dia seolah diwakili satu kaum Cina, satu kaum Melayu. Kalau tidak diselesaikan dengan baik, maka ekonomi kita akan turun. Jadi Tun Razak telah tawarkan kepada Datuk Asri kerajaan perpaduan. Akhirnya saya tak ingat mungkin 3 atau 4 tahun kerajaan perpaduan tu adalah.
Jadi mungkin saya sendiri pun tak melihat kecelaruan negara. Sebab saya sendiri pun rindu nak lepak kedai makan. Saya pun rindu nak pergi Kuala Lumpur, dan saya sebenarnya tak suka buat live macam ni. Saya rasa tak syok. Tak syok. Saya sendiri pun kalau boleh nak pergi studio Cikgu Luan ke, atau kita sewa studio Kuala Lumpur ke, kita buat live. Tetapi kita dipisahkan kerana pandemik. Kalau seluruh dunia masih kekal macam kita ini, saya tak ada masalah. Tapi kalau kita dengar kat Wuhan sendiri dah buat jogging. Di 2 hari lepas saya tengok ada satu video WhatsApp. Kata di UK, kerana proses vaksinasinya telah pun mencapai hampir 80%, rakyat dah bebas ke sana ke sini. Ada yang dah berani buang mask kerana dah disuntik vaksin. Tapi faktor lambat vaksinasi, faktor SOP yang kejap gitu, kejap gini, pada pandangan saya semua berkaitan dengan politik. Jadi saya juga mengharapkan supaya politik kita ni segera diselesaikan. Di Kelantan terlalu ramai orang yang jual tepi jalan dah tak boleh berniaga dah. Dulu Mak Cik Kiah lah, kita bagi contoh Mak Cik Kiah jugalah. Dia cuti pada hari raya je, jual goreng pisang je. Takkan cuti. Kerana itu saja pendapatan yang dia ada untuk menjaga keluarga dia. Hari ni bila dah ada COVID, ada darurat, dia terpaksa cuti, dan sampai satu tak dia dah tutup dah, kedai dia dah rosak. Kerana politik pada saya berharap politik ini segera diselesaikan. Okey, soalan terakhir. Kalau saya tambah sikit bahagian apa yang kata saya ingat lagi waktu presiden baru Joe Biden. Saya bukanlah sokong Joe Biden sangat, bukan. Saya nak kata dekat sini, dengan perubahan pemimpinan akan berubahnya impak dalam negara tu. Contoh, Donald Trump ni memang cukup terkenal dengan sifat dia macam tak percaya. COVID-19 pun dia tak percaya. Kalau percaya pun dia macam acuh tak acuh. Vaksin pun agak slow waktu tu. Tapi bila Joe Biden naik, memang dia dah bagi tahu siap-siap, saya akan utamakan dulu COVID-19. Tengok-tengok kadar vaccination dia antara yang terbaik dalam top 10, tak silap top 10 ke top 20 something. At one point laju dia, nak cakap lajunya sampaikan wayang dah boleh masuk tanpa mask ke apa something, ke kuota dibuka lah. Maksudnya dulu US wayang ni tutup, sekarang dah boleh buat open. Sekarang ni kalau movie Fast Furious 9 dah ada movie preview, dah boleh jumpa peminat-peminat tengok tonton wayang sekali. So saya tak adalah nak kata, jomlah tukar Perikatan Nasional sekarang. Saya pun terpaksa mengambil pendekatan neutral lah, minta maaf je. Tapi saya kata dekat sini, anda sebagai kita, saya sendiri pun ada kuasa untuk menentukan pemerintah sekarang siapa. Biarlah orang kata apa, macam saya cakap tadi, macam Jermaine cakap tadi, mungkin solusi sekarang lebih kepada pandemik tu teruk sangat. So kalau boleh tukarlah, walau macam mana pun tukarlah. Tak kisahlah. Tapi korang kena ingat, itu atas dasar, make sure itu tangan kita yang tukar, bukannya ahli politik. Itulah kepentingan pilihan raya sebenarnya. Tapi saya tak sure lah nanti pilihan raya akan datang, orang nak tak turun mengundi. Saya tak tahulah apa pendapat Jermaine berkenaan dengan adakah orang nak turun mengundi. Sebab saya memang nak tahu, kata apa, kalau dah kita dah fokus COVID-19 ni akan berlaku dalam masa 2-3 tahun lagi, kenapa sampai sekarang government tak buat undi online je? Boleh jadi undi online akan mewujudkan satu lagi masalah lah. Mungkin akan ada undi tipu dan sebagainya. Tapi at least orang yang turun mengundi, orang yang undi online ni lagi banyak lah. Sebab sedang. Sekarang ni imagine sebab kita pun dah nak PRN Sarawak. Betul Cik? Pilihan Raya Negeri Sarawak. Dia sepatutnya buat PRN, tapi dia boleh ditangguh bila ada darurat. So saya rasa mungkin kalau kita bulan 8 ni Semenanjung ditamatkan darurat, saya kira Sarawak mungkin akan buat darurat juga. Sebab saya kira memang negara tak bersedia untuk pilihan raya. So maksudnya contoh kalau macam memang dia orang nak buat juga pilihan raya negeri dalam masa bulan depan contoh. Adakah prosesnya sama? Kena datang, kena pangkal. Dia akan jadi satu mass gathering lah. So kalau tak ada sistem tu, sistem online susah lah. Saya tak tahu apa pendapat Jermaine kan berkenaan dengan tu. Saya berpandangan lah, mungkin Sarawak kena tangguhkan dulu lah. Tapi saya nampak macam pemimpin Sarawak tu dah tak sabar nak buat PRN. Jelas saya sendiri pun saya hadir ke Sabah masa PRN dulu. Saya sendiri pun banyak langgar SOP. Bila masa tu kebetulan masa PRN di Sabah tu kita dah lekuk, kita kes COVID tu semakin menurun. Memang dah macam nak hampir kejayaan kita lah. Jadi saya sendiri pun adalah beberapa ketika tu duduk rapat-rapat, dah tak jaga SOP.
Tapi nasib baiklah saya balik tu dan memang Kaja putuskan yang balik pada Sabah sebelum tarikh sekian-sekian tak perlu kuarantin. Saya tak kuarantin. Tapi nasib baik saya ni tak bawa penyakit. Alhamdulillah sampai ini. Jadi mana katanya memang kalau buat pilihan raya, kita kenallah budaya rakyat Malaysia ni, dia akan lupa. Sama juga walaupun kita marah kata kerajaan tak bagi kita beraya pada tahun ni. Tapi kalau kerajaan bagi raya, walaupun kerajaan kita tak iktiraf kerajaan tebu atap ni, tapi itu sebenarnya di antara yang terbaik. Kalau dia bagilah kita jalan-jalan, saya kata okay, kita mungkin dah 10,000. Alhamdulillah kita tak sampai, alhamdulillah kita tak sempat sampai 10,000. Kerana adalah benda-benda yang terbaik kerajaan telah lakukan. Betul. Yang kita boleh juga puji. Tapi mana katanya dari segi pilihan raya Sarawak, memang saya sendiri pun rasa rakyat Malaysia tak siap sedia seperti Singapura, seperti Israel sendiri, seperti Amerika yang boleh adakan pilihan raya ketika pandemik. Rakyat Malaysia memang dari segi disiplin tu sampah pun kita tak boleh nak kontrol lagi, stay buang begitu ya. Saya kira Malaysia tak bersedia untuk pilihan raya lagi. Okey, soalan saya terakhir pada Cik Gulan, mungkin terakhir, kalau saya lagi saya tambah. Kalau kita tengok hari ni, banyak rakyat ni dia taksub kepada batang tubuh lah. Dia taksub kepada batang tubuh, taksub kepada parti. Akhirnya melahirkan pemimpin ataupun wakil rakyat yang tidak berkualiti. Saya hadir ke pemilu Indonesia dan saya lihat bagaimana kempen di sana. Sama juga di Thailand. Dia orang ni lebih melihat ataupun menilai calon itu sendiri. Dia tak tengok bendera parti ke, logo parti ke, siapa kamu bersama ke, tetapi melihat kepada batang tubuh yang nak bertanding tu. Jadi pada pandangan Cikgu Luan, adakah satu budaya yang sihat apabila rakyat kita ni melihat parti dulu baru batang tubuh si calon? Pada pandangan Cikgu Luan, adakah itu satu budaya yang sihat ataupun perlu ditukar kepada rakyat untuk memilih siapakah calon ataupun pemimpin yang nak diangkat di peringkat kawasan ataupun di peringkat parlimen? Kalau saya lah, ini pendapat peribadi saya saja sebagai rakyat Marahin, persepsi rakyat terhadap, saya dulu pun waktu mengundi, di pengalaman peribadi saya, waktu saya mengundi PRU14 pun, sebab saya sokong parti dulu baru calon. Saya tak kenal pun calon parti dulu. Tapi itulah akibat dia. Kalau boleh lah, step yang pertama make sure wakil rakyat tu okey lah. Cumanya terproblem saya nampak juga. Contoh mungkin wakil rakyat yang dah lama menang, kita tahu track record dia for like 10-20 tahun kan. Tapi what if kalau macam dia baru nak bertanding wakil rakyat, macam mana kita nak tahu track record dia? Susah lah. Dia macam saya setuju dengan apa idea kita kena sokong wakil rakyat dulu. Kalau calon okey, dia pergi parti mana pergilah. Ya, tapi tak semudah yang disangka lah. Sebab at the end of the day, orang fokus kepada benda yang dia tahu. Hari-hari keluar, mungkin parti, mungkin keluar gabungan BN dan juga gabungan Pakatan Harapan dulu. Dia tahu tu je, BNPH ataupun PR je tu, Pakatan Rakyat dulu kan. So, susah. So sekarang ni, kalau dah ada multiple parties lagi, maksudnya sekarang ni dia pun dah parti pun dah banyak tu semua, lagilah susah orang nak ni kan. So, boleh buat, tapi impact dia kita akan nampak dalam masa 20 tahun lah. Maksudnya, setiap ketua parti ni, bukanlah ketua parti, dia jadi arahan parti pula. Maksudnya, kita kena didik anak-anak kita ni semua, kata awak jadi wakil rakyat, tak kisahlah parti mana ke, ataupun nak jadi bebas, dipersilakan. Janji, awak ada portfolio yang bagus, awak jadilah wakil rakyat yang bagus, masuklah parti mana-mana tu semua. Itu dulu. Tapi susahlah kalau kita nak cakap, sila amalkan benda ni dalam PRU 15. Susah. Sebab orang masih lagi ingat BN, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, susah. Dia agak susah kat situ. Tapi itu pandangan peribadi saya lah. Okey. Anak muda ni mula menjauhkan diri daripada politik. Kerana macam cikgu tadi, nak pilih pun susah dah. Ni musuh siapa ni? Nasihat cikgu luar lah. Walaupun kita tahu rakyat benci, tetapi akhirnya bila rakyat membenci politik, akhirnya dia akan diisi orang yang opportunis, orang yang tidak mementingkan rakyat. Jadi apa nasihat Cikgu Luan kepada anak muda yang mula menjauhkan diri dengan politik? Pertama sekali, macam saya cakap daripada awal live, tapi tak apa saya ulang balik, it's just that kita kena ambil pot. Tak kisahlah, mungkin korang akan bias kepada, misal kata kepada UMNO. So ambil pot dah dulu berita-berita pasal UMNO. Kalau saya macam tu lah, saya akan ambil pot dulu pasal berita-berita daripada certain parti. Saya tengok, ni persepsi parti macam ni. So saya tengok pula berita daripada persepsi lawan pula macam mana.
Contoh UMNO lawan dia PKR dulu. Saya tak tahu sekarang macam mana. Kita tengok persepsi dia macam mana tu semua. Jangan balas apa-apa, just ambil tahu je. Bila kita tengok, parti A cakap sekian-sekian. Rupanya parti B cakap sekian-sekian. Rupanya dua-dua wayang. So, saya sentiasa berfikir macam in the middle lah. Macam, parti A ada kelemahan, parti B pun ada kelemahan. Tapi ada apa in the middle yang kita boleh belajar daripada politik lah. Sebab kalaulah kita tak start ambil pot pasal politik pada hari ini, let's say umur korang 20 tahun. 10 tahun tak ambil pot. Maksudnya umur korang dah 30 tahun. Maksudnya korang tak tahu. Korang tak tahu macam mana nak tambah baik pemerintah sekarang. Korang tak tahu nak suarakan dekat mana. Korang pun tak tahu kenapa tiba-tiba minyak naik, kenapa minyak turun. Korang tak tahu benda tu. So, sebab ini adalah tips yang saya amalkan sejak kecil. Sebab arwah abah saya memang sentiasalah orang kata apa, ajak saya pergi ceramah PAS tu semua. Yalah, walaupun saya rasa saya boleh, adalah beberapa perkara yang saya tak setuju dengan PAS tu semua, tapi saya berterima kasih kepada arwah abah saya kerana bawa saya ke ceramah-ceramah PAS, ceramah-ceramah PKR ketika itu. Sebab apa? Sebab tanpa saya terdedah dengan ceramah-ceramah, oh dulu kita suka makan ni, apa kacang apa? Kacang angin, kacang angin, kacang panah. Oh, kacang panah itu sedap tu. Dekat Syamah ya, betul. Tanpa apa-apa pembenaran politik ketika itu, saya tak boleh faham lah kenapa Malaysia ke arah yang ke sini, ke sana tu semua. So kalau korang dilahirkan dulu ketika mana UMNO dekat kawasan kuat Johor, PAS kawasan kuat dekat Kelantan, kan masing-masing kan dua bentuk geografi yang berbeza, ianya akan membentuk filosofi yang berbeza. Kalau orang dilahir di Johor, dia akan kuat kepada UMNO, filosofi dia kuat kepada UMNO. Tapi orang yang lahir di Kelantan, dia akan kuat filosofinya ke arah PAS. Tak kisahlah korang lahir daripada golongan UMNO ke, apa tu semua, ambil pot. Supaya nanti bila dah besar, kita boleh meet in the middle. Saya tak nak ambil nasihat yang kedua. Ni nasihat pertama saya. So, saya showkan nasihat pertama saja. Just ambil pot tentang keadaan politik. Sekarang, tak kisah korang punya latar belakang, tak kisah korang punya pandangan politik. Lebih kurang macam tu lah. Saya setujulah dengan pandangan Cik Guru, dan saya sendiri pun nak bawa naratif itulah. Saya tak mahu orang politik ataupun politik ni dikuasai oleh orang politik semata-mata. Dia kena ingat orang politik dia pandai bercakap. So kalau kamu rasa kamu hanya nak menilai orang politik ni saat-saat akhir, kamu akan ditipu. Saya sendiri sebagai orang politik, saya nak beritahu kepada rakyat, ahli politik ni memang sangat licik. Jadi kamu kena sentiasa ambil tahu lah. Sebelum saya nak tutup, saya nak jawab sikit lah. Ada komen tadi kata saya seolah-olah benci kepada PAS. Okay. Saya sebenarnya tak pernah benci kepada PAS dan saya terlalu sayang kepada PAS. Seperti mana Cikgu Luan juga. Saya punya banyak nostalgia, pengalaman yang sangat manis, pergi ceramah. Kerana itulah hubungan saya dengan ayahanda saya rapat. Kerana politik. Kerana ayah saya pun orang PAS. Tetapi PAS yang ada pada hari ini bukan PAS yang saya tengok dulu. PAS yang ada hari ini, lebih-lebih lagi ketika selepas almarhum Tok Guru, tak sama dengan PAS dulu. PAS dulu, kalau dia pakai kereta Mercedes pun dia tak cakaplah dengan rakyat, takkan nak pakai kereta Viva. Dan kalau dulu mana ada jawapan kepada rakyat, air kotor, main minum air tepi sungai apa boleh. Dia terbaru ni, isu kereta Raptor, bagi contoh. Boleh dijawab, saya tak tertarik dengan Minah Rewang dengan janda. Dia mengeksploitasikan wanita tu seolah lebih teruk daripada kereta Raptor. Dia seksi lah pada pandangan. Jadi PAS yang ada pada ini, seperti mana kata Cikgu Wan tadi, anda boleh nilai, tengok bukan setakat Ambo. Kalau kita buka di Malaysia, di Harakah Delhi sekalipun, rakyat biasa bukan orang politik dah meluat dengan PAS. Jadi saya hari ini nak memberi kesedaran kepada PAS supaya kembali kepada perjuangan asal. Sebab itulah kan saya dilihat banyak menyerang PAS. Jadi menjawab persoalan sahabat-sahabat yang kata saya terlalu benci ke apa tak. Kita orang Kelantan, Cikgu Wan pun asal dari Kelantan, kita ni seolah-olah, kita ni semua PAS kali di Kelantan. Tapi PAS ini tak sama, jadi, dan parti ni bukanlah akidah. Parti ni adalah satu wadah amanah pun saya boleh tinggalkan. Bukan satu, mesti duduk dalam amanah, mesti duduk dalam PKR, mesti dalam PAS. Parti. Jadi seperti mana saya nak ambil balik apa kata Cikgu Wan tadi, kepada rakyat Malaysia, jangan tinggalkan politik. Jangan biarkan orang politik berkuasa tanpa anda menegurnya, tanpa anda menilainya. Dan hari ini kita sangat mudah. Berbeza dengan dulu. Kalau dulu, takak cakap kedai kopi je lah. Bodoh Tok Wakil ni, berat Tok Wakil ni.
Hari ini kita dah ada platform media sosial, Twitter, IG, Facebook. Seperti mana saya juga mengharapkan Cikgu Luan Sipar ni akan lebih aktif cakap isu-isu semasa. Kerana saya harap bukan orang politik saja cakap tentang politik. Saya nak orang lain pun cakap tentang politik. Dan saya yakin Cikgu Luan tidak. Dia bukanlah bercakap ada kepentingan. Kerana dia bukan nak bertanding. Dia bukan ketua pemuda mana-mana kawasan. Jadi kalau dia bercakap, dia lebih ikhlas. Berbanding Ambo ketua pemuda amanah negeri Kelantan. Bukanlah Ambo kata Ambo ni tidak ikhlas. Tetapi kerana Ambo tu dah parti Ambo. Kalau perkara parti Ambo sendiri yang buat, Ambo macam tak nampak. Jadi Ambo memerlukan orang seperti Cikgu Luan untuk hadir dan memberi teguran kepada semua. Baik kepada pembangkang, ini Pakatan Harapan hari ini, dan juga kerajaan Perikatan Nasional. Kerana baik buruknya negara ni kerana semak imbang inilah. Semak pembangkang dan juga kerajaan. Kalau dulu sebelum merdeka, kalau kita rasa politik dah tak baik, sudah tentu Datuk Moya kita tak ambil demokrasi berparlimen ni. Tetapi kerana kita tahu ini sistem yang paling baik yang ada setakat ni, dan ni pun saya kira semak dan imbang tu lah. Sehingga kan Netanyahu yang saudara Cikgu Luan cakap tadi, Yahudi pun berhenti bergabung. Yahudi berhenti bergabung nak menjatuhkan Netanyahu yang celaka tu. Mana katanya itulah politik. Dia boleh dijatuhkan orang yang tak baik. Jadi gabungan-gabungan inilah, kalau kita kira rakyat bergabung dengan politik, akhirnya akan melahirkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik akhirnya rakyat yang utuh. Okey, kata-kata Cikgu Luan terakhir yang boleh kita kongsikan. Apa kata Cikgu Luan, pesanan kepada semua. Mungkin ada yang marah pada Cikgu Luan pada hari ini. Ambo minta maaf pada Cikgu Luan kerana mengajak Cikgu Luan untuk bercakap tentang politik. Tapi seperti mana saya kata, ini bukan politik kepartian. Ini adalah orang panggil apa sisi pandang orang bukan politik tentang politik. Itulah saya rasa apa yang saudara Jeming Hassan buat dengan inisiatif buat live, jemput orang yang non-political, bawa masuk bincang lah, maksudnya bincang lah. Itu apa yang tak ada pada ahli-ahli politik sekarang. Boleh jadi juara dekat apa berita je kan, juara buat press conference, tapi tak dekat lah. Mungkin ini adalah platform baru, memandangkan kita pun sekarang PKP, ada COVID-19, pandemik tu semua. So gunakan sahaja pendekatan live macam saudara Jeming Hassan buat. Saya kalau ada golongan UMNO yang buat benda sama dengan Jeming Hassan buat, saya akan datang. Semuanya syaratnya adalah saya cakap kat penganjur supaya saya hanya beri jawapan yang non-partisan. Macam tu je lah. Supaya benda ni korang kena faham, politik ni korang tak boleh nak lari. Saya ingat keadaan ketika mana Tan Sri Muhyiddin Yassin baru menjadi Perdana Menteri ketika itu, persepsi memang baik gila. Waktu tu lah semua orang nak claim my PM. Tapi bila sekarang ni persepsi yang sangat-sangat teruk yang diberikan kepada beliau, tiba-tiba korang dah cakap not my PM. Tak adil lah, bukan tak adil. Anda sendiri tak bijak. Contoh, mungkin di zaman YB Najib Razak memang mengutarakan GST. Tiba-tiba bila GST dah diimplement, barang still naik. Tiba-tiba, saya nak patah balik SST. Dia macam, mana awak punya konsistensi itu? So saya harap orang-orang politik boleh buka lagi peluang untuk orang-orang biasa untuk berbicara supaya korang tahu persepsi korang terhadap rakyat. Yang mana saya rasa kesilapan Pakatan Harapan dulu macam tu lah kot, sebab saya tengok banyak menteri ketika itu pun main jawab je, tak tengok komen pun saya rasa kan. So persepsi rakyat tu penting. Walaupun orang kata apa, ahli politician ni drama lebih semua, tapi apa yang rakyat kata kat komen tu boleh jadi itulah emosi sebenar mereka. So dengarlah cakap mereka. Mereka senang cakap macam tu lah. Terima kasih kepada Cikgu Luan. Saya sekali lagi nak memohon maaf kepada Cikgu Luan kalau dah tersilap kata. Seperti mana saya kata tadi kepada yang menonton, ini bukan benda yang popular lah saya bawa. Saya bawa bukan politik, bercakap tentang politik, satu benda baru. Tapi saya nak supaya semua rakyat berpartisipasi tanpa kepartian. Bercakap tentang politik tanpa melihat warna parti. Kerana pada pandangan Ambo, politik kepartian ni dah terkebelakang dah. Luar negara semua dah ambil politik yang melibatkan seluruh rakyat. Saya masih ingat Pesta Demokrasi Jokowi. Di antara pemimpin yang saya minat adalah di antaranya lah Jokowi dan juga Erdogan. Mereka semua tidak meletakkan ahli parti semata-mata, tetapi rakyat. Hari ini Malaysia ni, kalau sebagai contoh Cikgu Luan, kalau di Kelantan lah, walaupun orang tak setuju, tapi ramai juga yang terkena.
pembahagian bagai-bagai kepada asnaf ataupun mereka yang terkesan COVID. Kerana ketaksuban kepada parti diberi kepada oleh parti saja. Akhirnya rakyat yang tidak berpartisipasi ini, tidak ada parti ni, dipinggirkan. Dia bagi contohnya beras ni kepada ahli-ahli ni, orang kita ni. Inilah yang merugikan negara dan inilah narasi yang saya nak bawa. Mungkin tidak popular, tetapi negara ini perlu dibangunkan semua orang. Bukan hanya kumpulan ahli politik, tapi semua orang. Aktivis, golongan profesional, rakyat bawah, barulah negara kita ini akan jadi lebih baik. Kita sayangkan negara kita, mungkin caranya berbeza. Ini cara ambo. Kalau anda ada pemahaman bahawa dengan cara menyokopah, dengan cara itu adalah cara anda. Tetapi setiap orang berperananlah supaya ini adalah rumah kita. Malaysia ini rumah kita, dan rumah kita ni tidak boleh dijaga oleh seorang. Semua orang. Jadi insya-Allah, walaupun tak popular benda yang ambo bawa ni, ambo akan teruskan dan insya-Allah minggu hadapan saya akan cuba bawa PU Paif yang pernah masuk PU untuk bawa satu tajuk ahli politik yang menunggang agama. InsyaAllah kita akan tengok minggu depan. Dan saya ucap jutaan terima kasih sekali lagi Cik Luan. InsyaAllah habis saja PKP ni boleh rentah negeri kita berjumpa. Dan saya sendiri pun ucap jutaan terima kasih banyak perkara-perkara manfaat yang saya ambil daripada YouTube Cik Luan. Kepada sahabat-sahabat hamba, boleh subscribe dan tengok YouTube Cik Luan dan sebarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu sahabat kita masuk untuk tutup benda ni. Kita still live ni.